We are almost there. Sikit je lagi guys. Come on, let's go. Hey guys, welcome back to Sembang Bola United. Kemenangan Manchester United ke atas Crystal Palace dalam Carabao Cup pagi tadi merupakan salah satu persembahan yang mana bagi aku sangat-sangat baik yang telah ditunjukkan setakat ni. Walaupun menentang Crystal Palace, tapi aku dah mula nampak dinamik di dalam taktikal Erik ten Hag seperti sebelum-sebelum ni, disebabkan ada beberapa key player yang dah pulih dari kecederaan. Yes, benda ni sebenarnya kita pun dah tahu guys. Bila banyak player yang tak available untuk satu-satu match tu, memang agak susah bagi seseorang manager untuk menterjemahkan taktikal diorang dengan berkesan. Dan lebih-lebih lagi, fixture United dalam 2-3 game yang lepas, korang pun tahu kan, boleh dikatakan agak mencabar. So dalam game ni banyak perkara yang mana bagi aku sangat positif dalam permainan United dan ada jugalah sikit kelemahan yang perlu ditambah baik. Manchester United bermain dengan formation 4-2-3-1 manakala Crystal Palace pula dengan formation 4-4-2. Dan boleh dikatakan United telah menurunkan hampir ke semua key player diorang dalam game ni. Bagi aku, benda ni disebabkan ada di antara player-player yang memang dah lama injured dan mereka pun memang memerlukan minit permainan untuk fitness level diorang pada masa yang akan datang. Perkara positif pertama yang aku nampak dalam game kali ni, of course lah kan, scoreline Manchester United. Rasanya dalam season ni, ini pertama kali Manchester United score 3 gol dengan clean sheet sekali tau. Tanpa bolos, dan aku harapkan benda ni berterusan untuk match-match yang akan datang. Selain scoreline ni, benda positif lain yang aku nampak adalah gaya permainan United yang lebih sistematik. Yes, kebanyakan player tahu bila nak pergi press, defend dan sebagainya. Selain tu, teamwork dalam pasukan memang cukup memberangsangkan kali ni. Ini yang kita nak guys, work as a team. Bila nak pass, bila nak shoot, bila nak defend, bila nak press. Kalau kita lihat dekat stats ni, Manchester United memang menguasai permainan dengan sebanyak 69% ball possession, 14 total shots, 7 daripadanya on target. Selain tu, dalam game ni juga nampak yang bahagian tengah United cukup tenang untuk handle situasi keseluruhan permainan. Di antara player yang bagi aku cukup menyalah dalam game kali ni adalah Casemiro. My man. This is what we want from him. Tenang, boleh read the game, compose, dan yang aku paling suka tentang dia dalam game kali ni adalah dia punya vision bila buat passing tu. Especially untuk third goal United, hantaran ke far post and Anthony Martial made a run in behind. Beautiful goal. Cuma apa yang aku harapkan pada masa yang akan datang adalah konsistensi daripada Casemiro. Selain tu, aku juga happy dengan performance Mason Mount dalam game kali ni. Dan kalau kita lihat dekat stats Mason Mount, walaupun dia hanya bermain selama 45 minit guys, Mason Mount mempunyai 93% accurate passes, 3 key passes dan 1 assist. Finally. And sama macam Casemiro, kita pun nak konsistensi daripada Mason Mount pada match-match yang akan datang. Tactical Erik ten Hag menurunkan Amrabat sebagai left back kali ni bagi aku disebabkan memang kita kekurangan left back dan mungkin dalam pada masa yang sama dia cuba untuk merehatkan Reguilon untuk next match. Selain tu, pendapat lain aku pula, Erik ten Hag sebenarnya tengah cuba untuk membuat backup plan sekiranya kita memang akan kehilangan another one left back. Dia macam case Kobbie Mainoo yang mana telah diletakkan oleh Erik ten Hag menjadi right back sebelum ni pada pramusim yang lepas, di mana kedua-dua player ni bagi aku, Amrabat dan Mainoo, mampu menjadi tambahan untuk overload bahagian first and second phase selaku inverted wingback. Dan dalam game ni, aku perasan yang kehadiran Amrabat di bahagian tengah United telah berjaya melepaskan Casemiro, maksudnya unlock Casemiro untuk lebih support dekat bahagian serangan. Dan part yang aku paling suka tentang Amrabat ni adalah dia punya mentality guys. Sebab bila ditanya lepas game tu tentang perasaan bermain dekat bahagian left back, dia selamba je jawab tau. Dia akan main di mana-mana position pun jika Erik ten Hag nakkan dia main dekat situ. Even as a goalkeeper, dia akan main untuk manager and the club. Respect. Walaupun bermain hanya selama 61 minit, Amrabat telah berjaya melakukan sebanyak 92 touches, 96% accurate passes, 5 accurate long balls dan 5 ground balls won. Man of Steel.
memang padu. Dari segi defensif pula, bagi aku masih ada lagi ruang untuk perlu ditambah baik, especially bila berhadapan dengan tim yang bermain counter attacking football. Tapi aku tak ada masalah tahu dengan persembahan yang ditunjukkan oleh defender-defender kita pagi tadi. Hampir semua diorang bermain dengan cemerlang, termasuklah legend United, Harry Maguire. Kalau kita lihat dekat stats ni, Harry Maguire telah melakukan sebanyak 2 clearances, 2 interceptions, 2 tackles, 125 touches, 93% accurate passes, 6 accurate long balls, 2 ground duels won dan 3 aerial duels won. Haha. Korang tengok sendiri statnya, memang dah bukan macam Maguire dah perform pagi tadi. Cuma adalah sikit clumsy yang kita tahu PL dia tu. Tapi overall performance, aku memang puji persembahan Maguire. Sebenarnya ada lagi player-player lain yang bermain dengan baik seperti Andre Onana, Dalot, Lindelof. Pendek kata, hampir kesemualah bagi aku perform. Dan apa yang aku perasan juga pagi tadi adalah United bermain macam tanpa sebarang pressure tau. Setiap player tahu peranan masing-masing di atas padan dan tak ada player yang tamak nak shoot je memanjang. Everything seems like well organised. So guys, aku rasa setakat ini saja untuk video kali ini. Korang pula macam mana? Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Dan sekiranya kalau korang berminat dengan video-video yang macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel Sembang Bola United untuk banyak lagi info-info berkaitan EPL dan Manchester United. Nama aku Gizri. Jumpa lagi.